Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dikasihi murid-murid sekolah agama Parit Bilal, murid-murid Darjah 6, Alhamdulillah, hari ini saya akan menyampaikan pelajaran tauhid bertajuk beriman kepada hari kiamat. Saya harap murid-murid semua dengar penyampaian yang saya adalah Ustazah Nazrah. Baik murid-murid, apakah maksud hari kiamat? Hari kiamat adalah hari berlakunya segala kejadian huru-hara, bermula dari masa dibangkitkan semula sekian makhluk yang telah mati hingga ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Okey murid-murid, apakah yang termasuk di dalam huru-hara pada hari kiamat yang akan berlaku ialah dihimpunkan semua manusia di padang mahsyar, dikira dan ditimbang segala amalan semasa di dunia, yakni hisab dan mizan, meniti sirat dan kedahsyatan lainnya, sehingga manusia seakan-akan tidak kenal mengenal, anak tidak mengenal bapa, suami tidak mengenal isteri dan lain-lain. Baik, murid-murid, saya akan terangkan kepada kamu semua apakah dia padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tanah berpasir putih yang sangat luas dan mendatar dan datar dan tidak rendah dan tidak tinggi. Semua makhluk Allah yang berada di tujuh langit, di tujuh lapis langit dan bumi, termasuklah malaikat, jin, manusia, binatang, berkumpul dan berasak-asak. Semua manusia hadir di padang mahsyar diiringi oleh dua malaikat, yang satu sebagai pengiring dan yang satu sebagai saksi di atas segala perbuatan manusia semasa di dunia. Baik, manusia yang pertama sekali yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibangkitkan di alam kubur dengan tiupan sangkakala yang kedua, manusia ni semua dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan telanjang, dan mereka semua tidak beralas kaki ataupun tidak berkasut, dan mereka tidak ada perasaan malu di antara satu sama lain. Mereka semua adalah sama. Mereka semua adalah sama ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk asalnya. Baik, apakah itu hisab? Hisab maksudnya ialah perhitungan, iaitu mereka akan diberikan kitab oleh malaikat. Sekiranya kitab itu diberikan di sebelah kanan, maka dihisab dengan mudah, dan mereka ini akan bersama-sama dengan orang yang beriman, dan akhirnya mereka akan masuk surga. Orang yang berikan kitab dari belakang, mereka akan menjerit, celakalah aku, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Baik murid-murid, apakah yang dikatakan mizan? Mizan ialah neraca penimbang yang sangat adil, sama ada amalan manusia itu baik ataupun buruk. Sirat ataupun siratul mustaqim adalah jambatan titian yang terbentang di atas permukaan neraka Jahannam, sehingga mereka melintasi di atasnya mengikut keimanan mereka masing-masing semasa berada di dunia. Okey murid-murid,
Nama-nama lain bagi hari kiamat antaranya satu ialah Yaumul Akhirah, yang bermakna hari akhirat. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hasyar, hari perhimpunan. Dan Yaumun Nusyur, hari kebangkitan. Saya ulang balik, nama-nama bagi hari kiamat ada 4, iaitu Yaumul Akhirah, hari akhirat. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hasyar, hari perhimpunan. Dan Yaumun Nusyur, hari kebangkitan. Baik murid-murid, kita masuk kepada kepercayaan terhadap hari kiamat. Wajib atas setiap mukallaf percaya dan beriktikad bahawa hari kiamat itu pasti akan berlaku tanpa ditentukan masanya. Murid, wajib atas setiap mukallaf. Siapakah mukallaf? Iaitu orang-orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan yang sudah balik lagi berakal, maka wajib percaya dan beriktikad bahawa hari kiamat pastinya akan berlaku, tanpa ditentukan masanya. Cuma kita tak tahu bilakah masanya berlakunya kiamat. Itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu akan berlaku segala perkara yang telah disebutkan sebagaimana yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Pada ketika itu akan berlaku segala perkara-perkara yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Betapalah dahsyatnya hari kiamat. Semua manusia akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan serupa sebagaimana keadaan semasa di dunia. Dibangunkan daripada kubur dan dihimpunkan di padang mahsyar. Demikian juga dihimpunkan di situ sekalian jin, binatang dan malaikat. Jadi semua manusia ni tadi murid akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang serupa, yang sama, dalam keadaan bertelanjang, tidak berkasut, dan sebagaimana semasa di dunia. Kemudian dibangunkan daripada kubur dan mereka semua akan dihimpunkan di padang mahsyar. Demikian juga dihimpunkan di situ semua jin, binatang dan malaikat. Okey murid-murid, keadaan alam pada hari kiamat. Apabila hampir berlaku kiamat di tiap sangkakala yang pertama, maka binasalah alam. Semuanya hancur lebur, tiada tinggal suatu apa pun. Semua makhluk akan mati. Dalam Al-Quran telah diterangkan cara hancurnya alam ini dengan jelas. Baik murid, berlakunya hari kiamat di tiap sangkakala yang pertama, maka binasalah alam. Habis semua sekali murid yang ada di dunia, daripada sekecil-kecil sekecil-kecil benda sehinggalah sebesar-besar, semuanya akan hancur. Segala barangan kita semasa di dunia, harta kita di dunia yang kita sayang, semuanya akan musnah, hancur. Tiada tinggal suatu apa pun. Kemudian yang pertama, langit pecah, terbelah, berterbangan berketul-ketul sehingga berlaku di antara satu, berlaga di antara satu sama lain. Kemudian runtuh sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, Izas samaun fatarat, dalam suratul Infitar ayat 1. Artinya apabila langit itu terbelah. Yang kedua, bintang jatuh berselerak dan berubah dari orbitnya. Matahari dan bulan tidak lagi beredar dengan teratur seperti biasa sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa izal kawakibun tafarat. Artinya, dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Di dalam suratul Infitar ayat 2. Baik murid-murid, kita masuk suasana hari kiamat yang ketiga. Apabila telah berlaku dua hal yang tersebut, dunia akan bergoncang. Tiba-tiba laut pun menyemburkan air, naik melempah ke atas bumi hingga tenggelam semuanya. Tidak ada daratan lagi dan tidak diketahui di mana berada. Tidak diketahui di mana utara, di mana selatan, di mana timur dan di mana barat. Bahkan semuanya jadi laut sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid bayangkanlah,
Ya, apabila dunia ni menjadi lautan, ya, yang kita dah tak boleh nak bezakan di antara utara, selatan, timur dan barat, ya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa izal biharu fujirat, suratul Infitar ayat 3. Artinya, dan apabila lautan pecah bercampur baur. Dan suasana keadaan alam pada hari kiamat. Yang keempat, apabila air telah naik, gunung berapi pula meletup dan mengeluarkan apinya, maka waktu itulah terbongkar naik tanah kubur, serta keluarlah apa yang ada di dalam bumi, seperti tulang-tulang dan sebagainya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa izal kuburu bu'sirat. Artinya, dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Suratul Infitar ayat 4. Kemudian Allah telah memerintahkan malaikat supaya meniup sangkakala bagi kali yang kedua, bagi menghidupkan semula semua makhluk. Maka bangkit dan hidup semua makhluk seperti rupa asal mereka semasa di dunia. Okey, murid-murid, cukup setakat ini dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.